Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 2 Julai. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di bandar-bandar utama di Sarawak telah mencapai lebih 50% setakat Rabu. Berdasarkan statistik Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, seramai 1.3 juta daripada 2.8 juta penduduk yang layak di negeri ini telah mendapat vaksin COVID-19. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata beliau berpuas hati dengan kadar semasa tersebut asalkan vaksin tiba mengikut jadual yang telah ditetapkan. Ujarnya PICK bahagian Kuching yang merangkumi Baut, Lunduk dan Sematan juga dijangka mencecah kadar 80% menjelang awal Ogos nanti. Sebab itu infrastruktur kita di bawah SDMC sudah bersedia. Apabila vaksin sudah sampai, kita tu laksanakan apa yang telah kita rancangkan. Sebab itu sekarang ini saya maklumkan we have achieved certain target lah. Yang kita nak supaya bulan 8 rakyat dah selamat. Setidak-tidaknya dia ada 1 dos. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Jalan Masjid di Dewan Majma Kuching. Mengenai pemansuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Sarawak sekiranya jumlah kes menurun, Datuk Patinggi Abang Johari berkata perkara tersebut masih dalam perbincangan. Bagaimanapun, keputusan untuk membuka beberapa sektor ekonomi yang terjejas masih bergantung kepada keputusan di peringkat persekutuan. Sementara itu, sebanyak 188,705 dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 telah diberi kepada penduduk di bahagian Miri setakat Rabu lepas. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, daripada jumlah itu 62.45% penerima adalah bagi dos pertama dan 10.44% adalah bagi dos kedua. Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan media turut memaklumkan bahawa proses vaksinasi bagi fasa 2 dan 3 di bahagian Miri berjalan dengan lancar. Beliau yang juga Menteri Pengangkutan turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa menyemak aplikasi MySejahtera bagi memastikan mereka tidak terlepas janji temu vaksinasi masing-masing. Beliau turut menasihatkan orang ramai yang masih belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin COVID-19 untuk berhubung terus dengan JPBB Miri melalui WhatsApp di nombor 011-592-84348 atau 011-594-24290 dengan menyertakan butiran lengkap untuk tujuan dikoordinasikan oleh JPBB Miri. Pembukaan pusat pemberian vaksin industri yang kedua di Kelab Kidurong Bintulu mampu mempercepat proses vaksinasi khususnya dalam kalangan pekerja industri minyak dan gas di bandar tersebut. Menteri Utiliti yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kemenang, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom memberitahu pembukaan PPV industri tersebut merupakan usaha Petronas membantu kerajaan dalam mencapai sasaran 80 hingga 85% penduduk Bintulu divaksin sebelum hujung bulan depan. Ini penting kerana kita mensasarkan, kita harus dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 80 ke 85% rakyat Sarawak ataupun orang-orang yang tinggal di Sarawak ini harus divaksin. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita semasa lawatan ke PPV Industri di Kelab Kidurong Bintulu. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi dalam pada itu memberitahu program vaksinasi bergerak khususnya di kawasan pedalaman yang kurang liputan internet menerusi kaedah suntik dahulu daftar kemudian akan membantu meningkatkan peratusan penduduk yang telah divaksin. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jumoreng, seramai 8,914 individu telah menerima sekurang-kurangnya dos pertama vaksin COVID-19. Wakil rakyatnya Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, jumlah tersebut merupakan 90% daripada jumlah keseluruhan penduduk di kawasan itu yang layak menerima suntikan vaksin berkenaan. InsyaAllah ya, vaksin untuk dos yang kedua
akan berakhir pada 23 Julai 2021. Kita berdoa dan kita berharap agar proses pemvaksinan dos kali kedua nanti akan berjalan lancar. Dia berkata demikian ketika ditemui di Dewan Suarah Matu Daro. Dalam pada itu, penyelaras PPV Dewan Suarah Matu, Dr. Fatimah Al-Zahra Muhammad Zuki berkata, setakat ini sambutan penduduk di Matu adalah menggalakkan terhadap program tersebut. Setelah melihat sambutan daripada sahabat-sahabat yang lain, orang-orang kampung yang lain, amat menggalakkan, jadi mereka juga telah turut mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Sementara itu, Dr. Juanda Jaya menyertai operasi pemberian vaksin dari rumah ke rumah kepada 6 orang penduduk di Matu yang sakit kronik terlantar, termasuk sakit tua dan pesakit angin ahmar. Dalam pada itu, kadar pemvaksinan harian di bahagian Sibu yang melepasi sasaran awal merupakan satu penanda baik dalam usaha mempercepat imuniti kelompok di bahagian itu. Menurut Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang, data menunjukkan lebih 7,000 individu telah menerima vaksin pada Selasa lepas berbanding sasaran awal 4,776 dos vaksin sehari. Jelasnya, jumlah tersebut diharap dapat diteruskan bulan ini bagi membolehkan sektor ekonomi dan pendidikan dibuka lebih awal. A lot of children, including my children, they are really looking forward to going back to school, to have, to attend the class, to meet their teachers, in person. I think this online education is just something that we had to do during pandemic. It's the only way to do it. Yeah, but going back to school is the best. Beliau ditemui media ketika melakukan tinjauan ke pusat pemberian vaksin sekolah menengah Citizen di Sibu. Sementara itu, penduduk yang ditemui berpuas hati dengan kelancaran proses pemberian vaksin berkenaan. Penatai dari Rumah Panjai hari itu cukup memuaskan. Leban senarai nama ke diberi bala-bala tua-tua rumah ke diberi vaksin sudah habis semak habis di Rumah Panjai. Jadi penatai sudah dari Rumah Panjai Kesari itu hanya bisi 887 kurang kira dari Rumah Panjai. Terima kasih yang pinsan negeri kuda ngatu pengawak ke betul amat semua ampit maga pengawak ke jaga diri jaga semua. PPV SM Citizen dibuka bagi membolehkan penduduk di sekitar mendapatkan suntikan vaksin di lokasi berdekatan mereka. Kes COVID-19 di negeri ini terus meningkat apabila 544 kes baru dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 56,395 kes. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, 338 atau 62.13% kes yang dikesan semalam melibatkan daerah Kuching, Tebeduk, Sibu, Bintulu dan Miri. 4 lagi kematian baharu akibat jangkitan COVID-19 turut dilaporkan semalam, iaitu masing-masing 2 kematian di Hospital Miri dan Sibu, menjadikan jumlah keseluruhan 413 kematian. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak turut mengisytiharkan 1 kluster baharu, iaitu kluster Lorong 3 Kampung Silkandis Kuching. Kluster Lorong 3 Kampung Silkandis merupakan satu kluster komuniti yang dikesan melibatkan beberapa buah keluarga di Lorong 3 Kampung Silkandis, Putrajaya Kuching. Perebakan jangkitan berlaku melalui upacara pengemumian dan sembahyang kematian serta pergerakan sosial dan kontak rapat individu yang telah menghadiri upacara tersebut. Manakala satu kluster diisytiharkan tamat, iaitu kluster Jalan Haji Lampam Miri, menjadikan jumlah keseluruhan 95 kluster masih aktif. JPBN turut mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di 2 buah rumah panjang di Tatau dan Meradong dan sebuah kampung di Serian. Dalam pada itu, PKPD di 13 lokaliti membabitkan 10 buah rumah panjang dan 3 kuarters di daerah Sri Aman, Bintulu, Tatau, Betong, Kenawit dan Sibu ditamatkan. Menyedari permintaan terhadap alat tulis meningkat sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, Kerajaan Sarawak membenarkan kedai alat tulis beroperasi semula. Rata-rata orang ramai yang ditemui menyambut baik pembukaan kedai tersebut yang boleh mendapatkan keperluan alat tulis serta buku untuk menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Setiap yang diperlukan memang barang-barang peralatan tulis memang untuk seharian lah.
memang penting bagi budak, even pun guru memerlukan buku latihan apa semualah. Begitu juga dengan orang yang bekerja di ofis, memudahkan kami mencari bahan-bahan lah untuk kegunaan ofis seharian. Bagi Surya Hamid, penyelia di salah satu kedai pembekal peralatan seni lukisan berkata, perniagaan alat tulis perlu dikategorikan sebagai perniagaan yang perlu dan penting dan bukan sebaliknya. Stationery ataupun kedai macam kami tu yang profesionalnya memang profesionalnya untuk sidak graphic and arts memang perlu ditutup. Ini memang amat penting. Untuk yang tinggal di rumah sepanjang MCO yang mencari bahan-bahan macam tu, seni lukis, seni grafik, visual, yang memang penting. Jadi dia mesti termasuk dalam essential. Kebenaran bagi kedai buku dan alat tulis untuk beroperasi semula merupakan antara penambahbaikan prosedur operasi standard SOP di Sarawak susulan lanjutan PKP. Operasi kedai berkenaan adalah mengikut syarat-syarat yang ditetapkan untuk sektor perkhidmatan, ekonomi, industri dan aktiviti-aktiviti lain yang dibenarkan semasa tempoh tersebut. Nasib 3 keluarga yang hilang tempat tinggal dalam kejadian kebakaran di Kampung Haji Baki, Kuching Sabtu lepas mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang turut menghulurkan sumbangan Jawatankuasa Pertubuhan Kebajikan dan Kebudayaan Kampung Haji Baki, Kuching. Bantuan berupa wang tunai dan barangan keperluan itu disalurkan bagi meringankan beban yang ditanggung mangsa. Salah seorang mangsa kebakaran, Muhammad Sapawi Mat, 49 tahun, beliau dan keluarganya kini terpaksa menumpang sementara di rumah abangnya. Rasa sedih jugalah. Tengok keadaan macam ni pun. Saya bercakap lagi. Ini rumah pusaka. Tempat lahir, tempat bermain semua di sini. Saya tengok pun tak sanggup lagi, saya tengok lagi lah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Kebangsaan Jalan Haji Baki turut menyumbang bantuan berupa peralatan sekolah kepada anak Muhammad Sapawi, Muhammad Sazwan, 12 tahun. Terima kasih cikgu beri sumbangan kepada kami buku teks, buku latihan. Adik Muhammad Sazwan ni dapat diikuti PDPR lah, kita maklum sekarang PDPR, dan saya juga dah nasihat ke beliau supaya mengikuti PDPR sebab kita melalui biasa online, kita aruhan pun melalui telefon dan sebagainya, minta beliau berhubung dengan kawan-kawan dia lah. Tapi alhamdulillah kita dapat sediakan tu. Dalam kejadian kebakaran Sabtu lepas itu, sebuah rumah musnah sepenuhnya, manakala 2 lagi mengalami kerosakan 10% struktur rumah. Sekian berita pagi Sarawak, tepati janji temu vaksinasi anda. Saya Fazrul Hisham Afandi, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.